Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu. Wa yajibu qada'uhu bi khilafi as-salati. Itu jelas. Wajib qada salat, tak wajib qada puasa. Wajib qada puasa, tak wajib qada salat. Wa ma baina suratiha wa rukbatiha. Oh, maknanya ini nombor 7, 8, 9. Dalam kitab Safinatun Najat diguna ta'bir wal istimta'u bima bima baina surati rukbah, tapi dalam minhaj hanya guna ma baina suratiha wa rukbatiha. Kemudian Waqila la yahrumu ghairul waqti. okey. Jadi maknanya ma baina suratiha wa rukbatiha ni nombor 9 ataupun nombor 3 lah, perkara yang ditambah. Mula-mula al-uburul masjid, kemudian as-sawmu, dan ketiga adalah ma baina suratiha wa rukbatiha. Setengah kita guna wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, ataupun at-tamattu'u bima, saya guna tamattu'u bima baina suratiha wa rukbatiha. Kemudian waqila la yahrumu ghairul waqti. Ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi rajihnya yang dhaif ni, dan dia adalah merupakan ikhtiar Imam Nawawi. Qaul dhaif ni waqila la yahrumu ghairul waqti ini adalah merupakan ikhtiar al-Imam An-Nawawi. Jadi mereka yang belajar fiqh perlu memahami ta'rif apakah yang dimaksudkan dengan ikhtiar. Dr. Syekh Salim Al-Khatib kan tulis tesis master dia, Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyah. Salim kan? Ada yang di sini tu, Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyah lil Imam Nawawi. Jadi Syekh Salim Yamani yang duduk sini, dia tak ada lah, ada satu tesis. Kalau kita nak tahu apakah ikhtiar Imam Nawawi, ikhtiar ni maksud dia mana-mana ulama Syafi'i yang memilih pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan wajah lain, ikhtiar lain. Macam Muzani, Nawawi, Subki, Ghazali, masing-masing ada ikhtiar. Maksudnya mereka memilih satu pendapat yang keluar daripada mazhab, ataupun keluar daripada yang rajih dalam mazhab, maka kita panggil itu ikhtiar, istilah dia. Jadi dalam masalah ni, contoh, saya bagi contoh yang lain. Ikhtiar Imam Nawawi banyak. Kalau nak tengok ikhtiar Nawawi, bila sebut dalam majmu' dia, dan benda itu disebut dalam Mughni, akan ihtimam juga akan sebut ini ikhtiar Imam Nawawi, ini ikhtiar musannif, ini ikhtiar musannif. Ikhtiar ulama ni min haithul madhab, dia dhaif lah, sebab dia bukan mazhab, dia dhaif min haithul mazhab. Tetapi mereka memilih pendapat itu menurutnya kuat min haithud dalil. Itu mustalahat. Jadi ikhtiar Imam Nawawi adalah yang ni, yang nombor 2 ni, la yahrumu ghairul wata'i, dan dia adalah mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Perkara itu pembahasan tu dalam fiqh muqaran. Seterusnya, fa idzan qata'a lam yahilla qabla al-ghusli ghairu as-sawmi wa talaq. Fa idzan qata'a, apabila terputusnya darah. Ini antara perbezaan kita dengan mazhab Hanafi lah. Dia ada satu period itu maksudnya tempoh yang dipanggil darah putus. Antara darah putus dengan mandi tu, tengah tu, period tu, fatrah tu, apakah kedudukan perempuan pada ketika itu? Dia dah putus darah dah, tapi dia boleh mandi. Maksudnya adakah dia itu berada pada kedudukan junub, okey, atau dia masih lagi berada pada kedudukan haid? Okey, kita ambil contoh lain, masalah lain. Masalah wiladah tadi kita sebut
perempuan wiladah pada maqam janabah. Apa faedah sebut benda tu? Faedah dia macam ni. Kalau satu orang perempuan beranak, contoh, kemudian dia tak keluar nifas langsung, maka maknanya apa? Maknanya dia masih lagi berada dalam hadas, betul? Tetapi apa? Tetapi apa? Tetapi tak tahu. Tetapi dia wajib sembahyang. Betul tak? Dia wajib sembahyang tak? Dah kita kata dia seperti hukum junub, dia wajib sembahyang. Macam mana dia nak sembahyang? Dia kena mandi, faham? Itulah faedah menyebut wiladah pada maqam janabah. Surah, sebab kalau dia beranak sekali dengan nifas, tak ada apa beza, memang tak boleh sembahyang pun, kan? Dia tak nampak. Dia akan nampak kalau kita datangkan surah yang mana dia wiladah tapi tak keluar nifas. Maka bila dia berada pada maqam janabah, maka perkara yang haram atas dia hanya yang haram atas janabah sajalah. Okey, adakah jima' itu haram atas janabah? Tak. So maksudnya samalah juga ada isu ni. Faham? Dan adakah orang junub wajib puasa? Wajib. Maka dia wajib puasa. Kena puasa walaupun beranak. Tapi salah satu syarat wajib puasa adalah mampu. Jadi dia tak mampulah nak puasa, maka dia jadi tak wajib puasa bukan sebab dia hadas, tapi dia jadi tak wajib puasa sebab dia tak mampu. Okey? Kemudian dia kena mandi. Kalau contohlah, benda ni memang dalam sejuta mungkin sikit je, tapi contoh kalau berlaku, maka dia kena mandi dan dia kena sembahyang. Macam mana dia nak sembahyang? Sembahyang lah. Dia tak larat, sembahyang macam orang tak larat. Betul tak? Sama juga soalan ni kepada orang yang nak beranak. Dia tak larat, kena sembahyang juga. Oh, sedap lah mu lelaki. Tak boleh macam tu, kan? Dia tak boleh macam tu. Sembahyang, Nabi kata tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu semua sekali pakai mata je. Apa yang dia boleh buat? Buat je. Bas, kan? Mungkin contoh dia tak larat dah nak pergi ambil wuduk, dan ada setengah hospital suami tak boleh masuk. Dia nak macam mana nak bergerak? Maka dia sembahyang hormat waktu. Faham? Dia nak pusing ke kiblat pun tak boleh. Contohlah, begitu sekali kritikalnya. Dia sembahyang lah. Nak bersih, nak tukar, mungkin dah keluar darah ke apa, air ketuban ke apa ke, nak tukar tak sempat. Maka sembahyang macam sembahyang orang sakit. Kalau dia tak dapat menyempurnakan syurutus salah seperti suci, seperti wuduk, dia sembahyang hormat waktu dan dia kena notakan yang sembahyang itu dia wajib qada. Faham? Itu saja, tak ada apa masalah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi fatrah tu antara putus darah dengan mandi dalam mazhab Syafi'i dia sama sahaja. Dia sama sahaja macam dia berada dalam keadaan haid, kecuali macam فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. Faham? فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل okey, غير الصوم والطلاق. nampak? Maksudnya samalah. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير صوم والطلاق. Maknanya apa? Khulasahnya sama saja, kecuali dalam dua masalah. Kalau terputus darah, tidak halal semua perkara yang haram, iaitu 8 ataupun 9, kecuali 2. Yang tu dah tukar jadi halal, walaupun belum mandi lagi dah halal dah. Apa dia? Yang pertama puasa, dan yang kedua talak. Itu yang ibarat ni kita gunakan untuk tanya soalan tadi tu, untuk jawab ataupun dia sandaran kepada isu apa? Dia dah putus darah tapi belum mandi, kan tadi tanya tu. Sebelum subuh dah putus darah, kalau belum mandi. Inilah dia punya dalil dia. Sebab apa? Tidak halal semua sekali, masih kekal, kecuali 2. Yang pertama saum,
Yang kedua talak. Maksud kalau dia puasa walaupun belum mandi sah. Faham? Kalau dia ditalak oleh suami dia pada ketika itu, maka hukumnya bukan haram. Walaupun dia belum mandi, maka dia tak jadi talak ni. Dia ada istilah talak sunni, talak bid'i, kan? Itu fuqaha bagi nama. Maka talak bid'i ni dia merujuk kepada talak yang haram hukum dia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Adalah kamu talak mereka pada waktu iddah mereka. Oleh kerana kalau dia ditalak ketika haid, dia tak boleh mula iddah, tak boleh mula lagi. Maka perbuatan itu melanggar perintah fatalliquhunna li'iddatihinna. Itu dalil bahawasanya kena talak pada hari yang boleh mula iddah, maka suci, baru boleh mula kiraan iddah. Dan dalam kitab fiqh dibagi nama talak bid'i. Kalau selain daripada itu dia panggil talak sunni. Sebenarnya tadi ada sebut tak talak? Tak ada kan? Tak ada sebut. Jadi macam mana istisna tu berlaku? Tak ada sebut talak pun. Sebab tu dah sebut sebelum ni, orang baru sebut sini kan. Itu pun antara benda yang dibahaskan oleh syurah. Itu segi teknikal lah. Sebab itu sebahagian kitab, kenapa dia tak masukkan talak sebagai perkara yang haram ketika haid? Sebab apa? Sebab hukum itu bukan berkait dengan perempuan. Hukum itu berkait dengan lelaki. Sekarang kita nak sebut perkara yang haram atas perempuan ketika dia haid, bukan perkara yang haram lelaki buat ketika isteri dia haid. Faham tak? Sebab itu tak sebut. Jadi sebahagian kita sebut. Itu teknikal penulisan. Okey. Jadi talak hukumnya haram. Okey, berkaitan dengan talak ni, dalam mazhab Syafi'i, talak ketika haid hukumnya haram, ataupun talak dia ada dua surah hukumnya haram. Talak ketika haid hukumnya haram, ataupun talak ketika suci yang disetubuhi wanita pada masa suci itu pun hukumnya haram. Dua-dua talak bid'i lah nama dia. Faham? Dua. Satu talak fil haid, ataupun talak fi tuhrin jama'a fihi. Faham? Dua surah itu dalam bab talak. Cuma ada beberapa surah yang mana talak ketika haid tidak haram. Talak ketika haid tidak haram. Benda itu disebut dalam kitab tahrir. Jadi bagus belajar tahrir tu, carilah, jangan pergi tahrir city je, kan? Tu cari kitab tahrir tu, pergi baca kat depan maqam Syekh Syekhul Islam, kan? Bagus. Masa panjang insya-Allah. Jadi dalam kitab tahrir ni pun saya belajar masa pergi Yaman. Masa kat Malaysia tak belajar. Masa pergi Yaman dia memang kitab yang muqarrar dengan Syekh. Disebut dia adalah satu fasal, kecuali, maksudnya ada beberapa surah yang mana talak ketika haid tidak haram. Antaranya iaitu bila talak ketika haid itu berlaku dalam isu tebus talak. Khuluk lah, orang panggil khuluk, Melayu panggil tebus talak. Talak yang kena bayar iwad tu kan. Jadi dia suami dia kata okey boleh talak, khala'tuki bi alfin, bayar 1,000, jatuh talak kan, tebus talak dipanggil. Maka kalau perempuan tu bagi dia 1,000, maka jatuhlah talak dia. Jadi apakah illah ataupun hikmah melarang daripada talak ketika haid, iaitu dipanggil iza, menyakiti perempuan tu. Dia menyebabkan dia jadi lambat nak habis iddah dia. Jadi kalau dia nak kahwin pun lambat lagi boleh kahwin. Itu dia punya wajah dia. Ulama ambil itu illah dia. Maksudnya mana-mana surah yang mana perempuan itu tidak tersakiti kerana ditalak ketika haid, maka tidak haram. Contohnya tebus talak. Sebab tebus talak tu pilihan dia. Kalau dia bagi, jatuh. Jadi dia sendiri bagi ketika haid, sedangkan dia boleh pilih saja memberi ketika luar daripada haid. So maksudnya di situ daripada dirinya sendiri, maka sebab itu hukumnya tidak haram. Itu salah satu daripada surah yang tidak haram, talak ketika haid. Menurut pendapat yang mu'tamad mazhab Syafi'i, khulu' adalah talak, bukan fasakh. Kemudian yang kedua, ta'liq talak. Ta'liq, dia talak macam ni. Dia kata
anti taliqun fi akhiri lahzatin min haidatiki. Contoh dia kata. Dia kata apa? Dia kata kamu jatuh talak pada saat terakhir, second terakhir pada hari kamu haid. Maksudnya haid kan 7 hari. Second terakhir sebelum masuk suci tu, second tu yang terakhir tu jatuh talak waktu tu. Tak tahu kenapa disebut macam tu. Jangan tanya soalan tu, kenapa suami tu buat macam tu? Itu bukan soalan fiqah. Itu kena tanya pakar psikiatrik. Suami dia ada masalah mental ke apa. Itu kan soalan fiqah. Kenapa dia buat, mana kita tahu. Itu urusan dia lah. Kita bagi tahu hukum je. Maka tak haram. Sebab apa? Walaupun talak tu jatuh masa haid, tapi talak tu jatuh lepas tu terus suci. Dia tak ada gap yang mana dia tak boleh mula apa. Itu fuqaha bagi contoh-contoh. Dan ada contoh-contoh yang lain bagi masalah ni. Okey, terus. Wal istihadatu hadathun. Baru masuk istihadah. Baru masuk istihadah dan nifas berhujung. Kitab Minhaj begitu. Nifas sebut hujung. Dan nifas ni istihadah ni biasa kita baca istihadah dalam bab haid je. Pak Kiai dia ada tulis satu kitab istihadah dalam bab nifas. Tapi sebenarnya kalau kita nak faham istihadah dalam bab nifas, kita faham istihadah bab haid secara umumnya kita boleh qiyas. Dia ada kitab khas bahasa Indonesia. Bagus buku tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Terus istihadah. Wal istihadatu hadathun daimun kasalasil. Fala tamna'u as-sawma was-salata. Al-istihadatu hadathun daim. Okey. Itu jelas. Bermula istihadah itu dia merupakan hadas yang berterusan. Okey, kita sebut ni masalah hadas berterusan ni. Dalam hadis yang pertama dalam kitab Sunan Tirmizi, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Hadis pertama dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW bersabda tidak diterima salat tanpa suci, min ghairi tuhur. Antara benda yang dibahaskan oleh ulama hadis dalam isu ni dipanggil isu faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni dia merujuk kepada orang yang air tak ada, tanah tak ada. Ma'ruf dalam kitab fiqh. Apa yang dia kena buat? Kalau air tak ada, tanah tak ada, apa kena buat? Mazhab Syafi'i ada 4 pendapat. Minhaj ada sebut sekali dengan Kanz. Mazhab Hambali dalam situasi ni dia semayang tak perlu qada. Bas. Itu yang kita biasa dengar, mungkin ada orang Salafi ke bangkitkan isu ni. Dia kata tak ada semayang hormat waktu. Betul, itu mazhab Hambali. Sebenarnya yang dia sedang sebut tu mazhab Hambali. Mazhab Hambali kata solat seperti tak ada wuduk, tak ada air, solat, tak ada tanah, solat je lah, dan tak perlu qada. Dan itu ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi pun macam tu ikhtiar dia. Imam Nawawi punya ikhtiar solat hormat waktu tidak perlu diqada. Okey. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ada 4 pendapat, kan? Dalam mazhab Imam Malik dua-dua tak payah, solat pun tak payah, qada pun tak payah. Dan mazhab Syafi'i pendapat yang muktamadnya kena solat dan kena qada, kan? Ihtiyat. Dia punya mabenar hukum tu ialah ihtiyat. Kita solat ihtiyat, kita qada pun ihtiyat. Jadi sebenarnya kalau kita amalkan mazhab Syafi'i, kita lebih selamat lah. Kok mana pun kita dah cover. Solat pun solat, qada pun qada. Okey? Tanpa menafikan ada mazhab yang lain, macam mazhab yang Abu Hanifah tidak solat. Maksudnya kalau dalam situasi air tak ada, tanah tak ada, tak payah solat, qada sahaja. Faham? Qada sahaja. Dia bukan kata tak payah solat, haram sembahyang. Itu secara tepatnya dalam mazhab Hanafi. Ada sebab dia hadis ni lah. Sebab Nabi kata tidak diterima sembahyang melainkan dengan suci. Orang ni tak suci. Suci ada 2 cara je, wuduk ataupun tayamum. Bas. Dia wuduk pun tak, tayamum pun tak, maka dia tak sembahyang. Bukan macam tu berdosa tak sembahyang, tak.
yang berdosa tak sembahyang tu kalau tak ada uzur. Kalau ada uzur tak berdosa. Itu dia punya taujih dia lah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kata hadis ni yang mengatakan tidak diterima solat tanpa suci ni, maksud dia solat yang tanpa bersuci ni kalau tanpa uzur. Maksudnya dia tak ada uzur tapi dia solat juga dalam keadaan tak suci, maka barulah solat itu tidak diterima. Tapi kalau dia ada uzur maksudnya uzur untuk dia tidak suci, maka dia solat juga, maka solat itu diterima. Maka orang yang faqidut tahiran walaupun dia tidak suci tetap diterima solat dia, kerana yang kata tak diterima itu kalau solat tak bersuci tanpa uzur, sedangkan dia berada dalam keadaan uzur. Faham kan? Dia punya istinbat dia. Kemudian samalah juga isu ni. Orang yang daimul hadas ni, dia tak suci sebenarnya. Nama pun daimul hadas. Apa maksud dia? Dia sentiasa berada dalam keadaan hadas, kan? Tetapi itu yang disebut bila kita belajar syurutus salah, kan? Okey, syarat sembahyang, syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Maka dalam syarah dia akan kata satrul aurati lil qadiri alaihi. Dia tulis kat syarah, satrul aurati lil qadir, bagi yang mampu. Maksudnya menutup aurat ketika solat adalah syarat sah sembahyang bagi siapa yang mampu tutup aurat. Kalau orang tu dia tak mampu tutup aurat, maka sembahyang dia sah. Faham? Kerana syarat itu hanya bagi mampu. Sama macam berdiri. Berdiri adalah syarat sah sembahyang, betul? Dia rukun. Tapi lil qadiri alal qiyam, orang yang mampu berdiri je. Orang tak mampu berdiri, maka berdiri bukan rukun bagi dia. Samalah juga istiqbalul qiblah, bersuci dan seumpamanya. Suci daripada hadas, ni contoh daimul hadas lah. Dan sebenarnya dia ambil daripada hadis salah seorang daripada isteri Nabi, iaitu Saudah yang terkena dengan penyakit istihadah. Keluarga dia memang adik-beradik dia semua istihadah, yang dahsyat. Saudah yang bukan biasa tapi dahsyat. Salah seorang isteri Nabi begitu, sehingga begitu banyak darah keluar sehingga kena letak bekas kat bawah, tast. Hadis boleh lihat perkara tu. Tapi begitulah Allah Ta'ala buat di kalangan sahabat Nabi ni, ada orang sakit ni, tapi dia punya sakit tu menjadi faedah untuk kita sampai hari kiamat. Allah wujudkan di kalangan sahabat ni ada orang yang berzina, ada di kalangan lelaki pun ada, di kalangan perempuan pun ada yang mencuri misalnya, ada yang sakit. Misalnya hadis tentang sembahyang duduk tu oleh sahabat Nabi Imran bin Husain, dia sakit buasik, dia sakit yang sangat teruk, dia sakit busung. Sahabat terkenal, tapi dia punya makam dia, malaikat datang bermusafahah dengan dia kerana bersabar atas sakit yang dia hadapi. Tapi dia punya sakit tu mendapat satu pelajaran hadis Nabi. Dia tanya Nabi, macam mana nak sembahyang? Nabi kata, kalau tak mampu sembahyang berdiri, salli qa'iman. Kalau tak mampu sembahyang duduk. Jadi dia punya sakit tu menjadi apa? Menjadi faedah untuk kita sampai hari kiamat. Sama juga ada sebahagian isteri Nabi, sebahagian sahabiah yang kena sakit istihadah yang teruk, tapi daripada dia punya sakit tu dapatlah panduan daripada hadis nak buat macam mana kalau perempuan istihadah, dan sekaligus menjadi faedah. Okey. Damun hadasun daim. Al-istihadah tu hadasun daim. Kasalas. Dia punya nama besar dia daimul hadas. Bawah dia istihadah, mustahadah, salisil baul, salisil rih, salisil mani, salisil mazi. Itu semua jenis-jenis. Dia punya nama penyakit besar tu nama dia daimul hadas. Nama penyakit tu hadasun daim. Orang yang kena tu dia panggil daimul hadas. Jenis-jenis dia, ada jenis daimul hadas, jenis darah keluar selalu, tu namanya mustahadah. Ada jenis air kencing keluar tak berhenti, salisil baul. Ada jenis mazi keluar tak berhenti, salisil mazi, salisil rih, salis mani dan seumpamanya. Okey. Maka fala tamna'us sawma, maka tidak menghalang ia istihadah, ia kembali kepada al-istihadah, as-sawma. Fala tamna'us sawma maksudnya fala tamna'u wujub as-sawmi. Faham?
Fala tamna'u sauma maksudnya fala tamna'u wujubas saumi. Tidak menghalang istihadah itu wajibnya berpuasa. Dia kena puasa. Okey, lagi? ولا تمنع الصوم والصلاة. Jelas dia wajib puasa, dia wajib sembahyang. Fala tamna'u sauma was salata. Kemudian تغسل المستحاضة فرجها. okey. Lalu orang mustahadah nak kena buat apa? Bila nak solat? Fataghsilul mustahadatu. Dan ibarat ni kita boleh guna untuk masalah salisil baul untuk lelaki kan. Sama je, hukum ni sama. Cuma kat sini dia bawa isu mustahadah, tapi sebenarnya sama je. Siapa sahaja yang kena daimul hadas, lebih kurang macam ni lah cara dia uruskan diri dia. Sama macam yang disebut dalam masalah perempuan istihadah. Fataghsilul mustahadatu تغسل المستحاضة فرجها. Okey, kewajipan pertama yang dia kena buat ghaslul farji. Kalau dia itu salisil baul sama, ghaslul farji, kubul dia, kemudian وتعصبه. wa ta'sibuhu, dan dia kena ikat. وتتوضأ وقت الصلاة. Wa tatawaddau waqtas salati. Jadi waqtas salati ni dia adalah zaraf kepada semua fi'il tadi. Faham? Dia bukan zaraf kepada wa tatawaddau sahaja. Maksudnya fatarsilu farjaha waqtas salati. Wa ta'sibuhu waqtas salati. Wa tatawaddau waqtas salati. Maksudnya tiga perkara tu dia boleh buat ataupun dia sah buat kalau dah masuk waktu. Ma'ruf masalah istihadah. Dia kena tunggu waktu masuk baru dia basuh. Dia isabah, dia ikat, dan dia ambil wudu. Okey. Jadi waqta tu maf'ul fih ataupun zaraf kepada semua fi'il yang disebutkan, tiga fi'il tadi. Kemudian وتبادر بها. wa tubadiru biha biha bis salah. Dia hendaklah menyegerakan solat. Dia wajib mualat. Faham? Dalam ibarat yang lain dia wajib mualat. Semua benda tu dia kena buat mualat. Dia punya ilah dia takhfifan lil hadath, untuk ringan, untuk nipiskan hadas. Maksudnya makin cepat dia sembahyang makin sikit darah dia keluar. Kalau ditunggu dia dah keluar, tak solat lagi, tak keluar. Itu wajah dia. Kenapa fuqaha kata semua benda ni kena buat segera, takhfifan lil hadath, untuk ringankan. Sebab kalau makin ditunggu keluar lagi, makin tunggu keluar lagi. So buat cepat. Okey? Lagi? Dan wudu ni kita bersuci ni kita ada istilah taharah asliyah, kita ada taharah badaliyah. Taharah asliyah ni adalah mandi dan wudu. Ganti kepada mandi apa? Tayamum. So tayamum ni dipanggil taharah badaliyah. Kemudian suci ni pula dia ada taharah maqsudah dan dia ada taharah darurah. Maksudnya taharah seperti itu hanya boleh dibuat ketika darurat sahaja. Itu maksud taharah darurah. Dan taharah darurah itu adalah tayamum. Okey? Dan taharah darurah juga adalah wudu daimil hadas. Jadi wudu daimil hadas ni dipanggil apa? Dipanggil taharah darurah. Maksudnya bersuci jenis macam tu hanya boleh dibuat ketika tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab macam mana dia ambil wudu, air kecil duk keluar lagi. Mana boleh ambil wudu kan? Kalau keadaan normal sah ke? Masih keluar darah, ambil wudu, mana boleh? Tak sah. Tapi kalau tunggu berhenti, memang tak berhenti. Itu yang dipanggil taharah darurah. Asalnya tak boleh, tapi kenapa boleh? Darurah. Kalau tak sampai ke situ, tak semayang kan? Memang tak boleh berhenti. Jelas perkara itu. Dan oleh kerana dia taharah darurah, maka dia hanya boleh dibuat ketika sudah sampai hajatnya sahaja. Dan hajat untuk semayang hanya sampai bila waktu dah masuk. Itu alasan kenapa kena tunggu waktu solat. Jadi sebenarnya berdasarkan hadis lah. Nabi perintahkan kepada perempuan Isyadah, kamu kena ambil ketika waktu solat. Itu sebenarnya pada hadis Nabi SAW. Okey. Falau akharat li maslahatis salati. Falau akharat ay akharatis salah. Faham? Maf'ul muqaddar. Falau mahzuf. Falau akharat ay akharatis salah. Faham? Kalau dia lewatkan solat lah. Li maslahatis salati. Li maslahatis salati.
كستر وانتظار جماعة. Kasatrin kaf li apa dipanggil apa? Tamthil. Kaf li tamsil. Kaf li tamsil maksudnya kaf untuk memberi makna contoh, kan? Kaf ni bila kita belajar maka Syekh Tok Guru akan sebut kaf ni litashbih, kaf litanzir, kaf litamthil, ada kaf ziyadah. Jadi kaf litamthil di terjemahan dia contohnya. Kalau kaf litashbih kita akan terjemah seumpama. Dia seumpama bulan. Itu kaf itu dipanggil tashbih. Faham? So masa kita terangkan kita akan kena bagi tahu ini kaf apa? Tanzir, tamthil, tashbih ataupun kaf zaidah. Laisa kamitslihi syai'un, ulama tafsirkan kaf itu adalah zaidah. Kemudian كستر وانتظار جماعة. kasatri ni dia nak bagi contoh apa? Maslahatis salat. Apakah contoh maslahah salat? Satrin. Tutup aurat. وانتظار جماعة. Wa intizari jama'ah. لم يضر. Lam yadurra, jawab kepada لو أخر. law. Jawab kepada law. Faham? Law lam yadurra. Faham? Law akharat limaslahati salati kasatrin wa intizari jama'atin lam yadurra. Maksud jawab kepada law. Tak memudaratkan. Lam yadurra. Faham? Lam yadurra maksudnya lam yadurra sihhatas salah. Faham? Lam yadurra sihhatat taharati was salah. Tidak memudaratkan, tak mudarat apa benda, apa maf'ul dia. Tidak memudaratkan kesahihan bersuci dan tidak memudaratkan kesahihan sembahyang. Okey. Daripada ibarat ni kita ambil dia punya mafhum mukhalafah dia. Mafhum dia kata kalau dia lewatkan kerana masalah solat lam yadur. Mafhum mukhalafah dia apa? Kalau dia lewatkan bukan kerana masalah solat yadurra. Dia terbalik jawapan dia. Itu dia panggil mafhum mukhalafah. Maksud kita takdirkan lau akharatis salata li ghairi maslahatiha yadur. Memudaratkan maksudnya sembahyang dia. Yadur tu maksudnya dia punya suci tu kena ulang balik. Kena buat daripada awal balik. Faham? Maka dalam perkataan yang lain dia kena buat mualat. Cuma mualat ni dia boleh tangguhkan kalau ada maslahat sembahyang. Contohnya tunggu jemaah. Dia sembahyang kat masjid. Masjid tu jenis 15 minit baru qamat, tak apa, dia tunggu terus. Tak ada masalah. Dia tak ada syarat pun orang salisil baul ni, okey masjid ni jenis 20 minit. Jadi dia kena pastikan dia ambil wuduk 5 minit sebelum qamat. Sebab dia tahu kalau dia ambil wuduk sekarang dia kena tangguh sampai 20 minit. Tak ada syarat. Masa waktu dia dah boleh terus ambil wuduk walaupun dia tahu dia bakal menunggu sehingga 15 minit, tak ada masalah. Kerana itu semua masih dalam putaran lima salahatis salah. Faham? Kemudian وإلا فيضر على الصحيح. itu dah ada sebenarnya. Wa illa takdir dia wa in akharat li ghairi maslahatis salah ataupun wa illam yuakhir. Takdir dia wa illa wa illam yuakhir li maslahatis salati fayadur. على الصحيح. Ada khilaf. Berita gembira sebab ada khilaf. Maksudnya muqabil kata kalau dia lewatkan juga tak ada mualat, sembahyang masih sah lagi. Bagus tu. Kemudian ويجب الوضوء لكل فرض. wa yajibul wudu' li fardin, satu wuduk satu fardu saja. Maksudnya satu fardu ni, fardu yang dimaksudkan fardu ain. Kamu kena letak kait wa yajibul wudu' li kulli fardin ay ainiyin. Faham? Dia ada fardu, ada dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Apa faedah kita tambah perkataan aini? Faedah dia kalau dia apa benda ni, dia ambil wuduk salisil baul tu, dia sembahyang jenazah banyak kali. Boleh tak? Maksudnya ada banyak kali sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah kan fardu kifayah. Dia sembahyang, lepas tu dia guna wuduk sama, sembahyang jenazah nombor 2 pula. Sembahyang jenazah nombor 3 boleh. Faham? Kerana apa? Kerana fardu yang dimaksudkan fardu ain. Fardu ain ni apa? Fardu ain ni bukan sembahyang je, tawaf. Jadi kalau perempuan dia istihadah, pergi umrah kan? Okey, dia kena ingat contohnya jemaah rancang lepas sembahyang Zuhur, kita nak zuhur kat masjid, kemudian kita tawaf. Dia kena ingat tawaf tu dia kena ambil wudu balik. Dia tak boleh guna sebab dia dah guna
wuduk itu untuk solat, maka untuk tawaf maka dia kena pergi uruskan balik baru datang tawaf yang wajib. Faham? Tu pandailah macam mana nak susun masa, macam mana nak jah, yang mana yang terbaik, yang mana mudah nak pergi sebab jauh juga keluar balik. Mungkin ada orang buat dia semayang apa ke hotel, lepas tu dia uruskan, lepas tu dia masuk masjid untuk tawaf sahaja. Itu masing-masing diuruskan masa dia, tapi hukum dia macam tu kan. Dia tak boleh gabung, sama ke asal silbau tak boleh. Dia dah semayang, jadi untuk tawaf wajib dia kena keluar pergi tandah, uruskan balik, kemudian barulah dia boleh melakukan tawaf, sebab tawaf fardun, salat fardun. Okey, fayajibul wudu' wa yajibul wudu'u li kulli fardin wa kadha tajdidul isabati fil asah. Ini pun berita gembira untuk orang yang sakit lah. Wa kadha tajdidul isabati fil asah. Maksudnya fuqaha kita mazhab Syafi'i ada dua wajah. Dia perlu ambil wuduk dua kali, tak ada khilaf. Tapi adakah dia kena salin balik, tukar? Isabah tu dia kena cuci balik, kemudian tukar yang balutan baru. Fil asah ya, maksudnya ya. Tapi muqabil kata tak perlu. Jadi yang ni dia biasa macam ni lah, perempuan dia nak sembahyang jamak takdim, musafir nak sembahyang jamak takdim, dia istihadah macam mana? Sebab jamak takdim ni antara solat pertama dan kedua kena mualat, betul tak? So macam mana dia sembahyang zuhur, lepas tu tanda urut semua, habis mualat dia, betul tak? Habis mualat dia. Maka antara solusi lah kalau dia nak amalkan fi haqqi nafsihi adalah dia hanya perlu ambil wuduk sahaja, dia tak perlu salin balik ataupun perbaharui insabah dia. Dengan dia ada syarat, dia ada dua syarat dalam syarah disebut. Syarat pertama untuk amalkan qaul muqabil ni, syarat pertama balutan itu tidak tertanggal daripada tempatnya. Yang kedua, dia punya darah tu tak jadi banyak sangat sampai zahir. Kalau darah-darah lah kalau kencing. Kalau dua syarat yang cukup memadai, dia pergi ambil wuduk je, dia tak payah tukar dia punya balutan. So boleh amalkan. Ni untuk jamak takdim lah. Kalau tak, kalau maksudnya kalau memang benda ni nak kena ambil masa panjang, kita boleh simpulkan perempuan mustahabah tak boleh jamak takdim, macam tu je. Kenapa sebab macam tu? Sebab dia nak dapatkan syarat jamak takdim tu tak dapat, mualat tu, sebab dia kena ambil masa yang panjang. Sebab menurut pendapat muktamad, walaupun masa yang dipanjang tu diambil untuk masalah solat pun tak boleh. Kalau boleh tak ada masalah, tapi tak boleh. Okey, seterusnya ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. Lagi? So kita habiskan dengan yang ni. Masa pun mencemburui. 9.30. Dah berapa jam daripada petang tadi? 4 jam. 4 jam Sampai 9.30. Tadi mula 4 jam. 5 jam Tolak solat 5 jam 4 jam tolak solat. Okey, InsyaAllah setahun sekali je. Setahun sekali tak lama. Okey, yang kita syarah yang akhir, lepas tu yang ni tak tahu nak sambung bila. Yang terakhir ni sebab dia tak masuk lagi istihadah. Sebenarnya istihadah tu yang paling susah sekali. Dia lagi macam-macam, nanti kita tak tahu dia punya macam-macam rajah ada kat sini. Yang sebenarnya yang paling core sekali bahaya ni bab istihadah. Sebab istihadah ada 7 aksam kan, 7 jenis istihadah perempuan. Tak apa, kita baca yang ni dulu. Sebab yang ni dia hanya baru terangkan macam mana dia nak uruskan diri dia kalau istihadah. Tapi semua benda tu hanya akan berfaedah kalau dia dapat tentukan hari mana istihadah, hari mana tak kan, hari mana dia haid. Sebab kalau dia haid tak perlulah nak buat benda tu, tak payah sembahyang. Jadi benda ini diterangkan dulu macam mana dia nak uruskan diri dia kalau dia mengenal pasti diri dia istihadah. Tapi nak kenal dia tu istihadah ke bukan istihadah, pelajaran tu dia lepas ni kan, selepas ini. Okey, baca sekali lagi. ولو انقطع دمها بعد الوضوء. Dia saya ingatkan lagi sekali,
Ibarat ini boleh digunakan untuk masalah salisil baul. Walau inqata'a damuha ba'dal wudu. Kalaulah terputus darahnya selepas wudu. Okey. Kita dengar betul-betul perempuan istihadah ni dipanggil ma'dzurah lah kalau muannas. Dia orang yang diuzurkan. Dia dapat rukhsah, betul tak? Nampak tak rukhsah dia kat mana? Rukhsah dia adalah dia boleh semayang walaupun ada najis. Itulah rukhsah. Dia boleh semayang walaupun najis keluar daripada kemaluan dia. Sedangkan kalau keluar sesuatu dari kemaluan, batal wudu. Tapi dia boleh sebab rukhsah. Okey, apakah sababur rukhsah? Apakah sebab rukhsah? Sebab dia wujudud dam kan? Khurujud dam. Sebab dia dapat rukhsah tu khurujud dam. Okey, kita ambil contoh tentang isu sababur rukhsah ataupun uzur lah dia panggil. Orang yang ambil wuduk kerana tak ada air. Apa sebab dia boleh ambil wuduk? Tak ada, dia tayamum sebab tak ada air. Kenapa dia boleh tayamum? Faqdul ma' kan, air tak ada. Itu dia panggil sabab, kan? Kalau sebab ni tak ada, maka musabab tak ada. Okey, sebab adalah tak ada air. Musababnya tayamum lah. Hasil daripada sebab tu dia boleh tayamum. Itu maksud musabab. Maksud dia, kalau sebab tu dah tak ada, sebab boleh tayamum tu dah tak ada, dia boleh tak tayamum? Tak boleh. Bila tu sebab boleh tayamum tu tak ada? Bila air ada, kan? Bila air tak ada, boleh tayamum. Bila air tak ada, boleh tayamum. Bila air ada, tak boleh tayamum. Logik, kan? Bila tak boleh berdiri, maka boleh duduk. Tapi bila dah boleh berdiri, tak boleh duduk. Dalam kitab fiqh dia bagi contoh, dia tengah sembahyang duduk ni, tengah-tengah tu dia jadi kuat boleh berdiri, dia wajib berdiri, kan? Tengah sembahyang berdiri, kalau dia teruskan duduk, tak sah sembahyang dia, sembahyang fardu. Sama je hukum macam tu. Okey, saya bagi contoh yang lain. Dalam kitab bagi contoh, okey, sebab kita boleh tayamum ni antaranya tak ada air, ada juga sakit. In kuntum mardah, kan? Sakit. Satu orang dia ada luka, so dia balut dan dia solat lah. Dia solat dalam keadaan tak basuh lah luka sebab balut, kan? Tapi bila dia buka balutan tu, rupanya dia punya luka dah kering sehari dah. Maksud kalau ikut anggaran dia, sebenarnya luka yang tak boleh kena air tu dah boleh kena dah sehari. Dia duk syok apa? Tayamum, kan? Yang dalam tu dah elok dah sebenarnya. Maka ulama kata semayang dia yang satu hari tak sah. Faham? Semayang satu hari tak sah. Sebab apa? Sebab dia mengambil rukhsah dalam keadaan dia dah tak layak mengambil rukhsah. Sebenarnya walaupun dia tak tahu, tak dimaafkan. Maka dia kena ulang balik solat yang berkemungkinan besar berlaku dalam keadaan luka sudah boleh kena air. Sama je. Itu dia panggil, dalam fiqh dia panggil nazir. Masalah sama. Walaupun bentuk dia macam lain, kan, tapi jawapan dia tetap sama. Dalam istilah dia panggil nazir, nazair jama' dia. Sama juga masalah ni. Kenapa dia boleh semayang macam tu? Sebab keluar darah. Sekarang ni darah tu berhenti. Darah yang kata berterusan tu berhenti. Sepatutnya apa? Sepatutnya dia tak boleh lah untuk teruskan solat dalam keadaan wuduk tadi. Sebab wuduk tadi dia buat dalam keadaan darah keluar. Cuma dia dibolehkan sebab darah tu tengah keluar, tengah ada uzur. Tapi sekarang ni darah dah berhenti. Darah keluar adalah sababul uzri. Darah berhenti dipanggil terangkat sababil uzri. So adakah dia boleh guna wuduk tu untuk teruskan sembahyang? Kalau ikut dia dah tak, uzur tu dah hilang. Ini yang dibahaskan. Ada tafsil. Baca sekali lagi. Walau inqata'a damuha ba'da al-wudu. Walau inqata'a damuha ba'da al-wudu. Isu dia. Kalau sebelum wuduk tak payah tanya. Betul tak? Sebelum ambil wuduk tak dan lagi dah berhenti. Itu jelas lah. Itu lagi lah dia belum buat lagi. Itu memang jelas dia tak boleh.
dia tak boleh memakai uzur tu kan. Ni lepas wuduk. Maksud wuduk dah berlaku. Sekarang berhenti. Dia nak buat macam mana? Adakah kita kata oleh kerana uzur dah terangkat, maka dia perlu ambil wuduk lagi sekali. Wuduk tadi tak boleh pakai. Tak, jawapan dia fafihi tafsil. Tengok dulu. Ada beberapa surah. Kalau surah ni kena ulang balik kalau okey, apa dia? ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعقد انقطاعه وعوده. Dia punya surah dia walau qata'a damuha ba'da al-wudu', dia akan pecah kepada dua. Dia ada tak sejarah sebelum ini darah berhenti dan darah datang balik? Dia punya tafsil dia. Okey, darah berhenti. Okey, ada tak pengalaman seperti ini sebelum ni? Seperti ini. Berhenti ni maksudnya darah itu berhenti dan datang balik. Ada tak? Contohnya tak ada. Apa maksud tak ada? Sama ada memang tak pernah sebelum ni darah tu berhenti, itu maksudnya tak ada, ataupun pernah darah berhenti tapi dia berhenti dan dia tak datang balik. Itu maksud itu dia adalah muqabil kepada perkataan tidak apa? Walam ta'tad inqita'ahu wa 'audahu ni dia punya lawan kepada surah ni dua ataupun tiga nanti. Dia sudah ada pengalaman sejarah yang ni tak kan, dan dia tidak biasa. Dia belum ada lagi pengalaman darah itu putus dan datang balik. Sama ada memang tak pernah langsung ada pengalaman darah putus, untuk tafsiran ni lah, bukan muqabil tafsiran ni, ataupun pernah ada pengalaman darah putus tapi yang sebelum ni tak datang balik. Faham ke tak? Walam ta'tad inqita'ahu wa 'audahu tu dia ada dua surah. Bukan muqabil dia tu sini ada dua surah. Surah pertama dia memang tak pernah ada pengalaman langsung darah berhenti lepas dah ambil wuduk. Faham? Atau dia ada pengalaman cuma dia putus tak datang balik. Nampak? Boleh kan? Boleh. Okey. Kena tulis okey. Okey, ini ibarat dia. So bawah ibarat ni dia ada dua ihtimal. Dia ada dua surah. Ni ya tadat tuh, ini dua surah lah. Tidak beradat putus darah langsung, tak pernah berlaku kejadian darah tu putus pada wuduk, atau pernah berlaku putus tapi tak datang balik. Yang pernah berlaku putus tapi tak datang balik. Jadi dua ni adalah kemungkinan ni. Faham kan? Senang je. Maka jawapan dia أو يعتاد ووسعه. أو i'tadat. Jadi dua dia tak bagi jawapan lagi. Dia baru bawa surah pertama, kemudian dia bawa surah kedua, baru bagi jawapan.
Aw i'tadat, ataupun dia dah ada pengalaman keluar. Kemudian ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة okey. Okey. وجب الوضوء. Aw i'tadat wa wasi'a zamanul inqita' wudu'an wa salatan wajib wudu. So maksudnya tiga masalah, tiga surah, jawapan dia satu, wajib wudu. Tiga surah, jawapan dia wudu. Dan daripada situ kita boleh tahu dia punya muqabil dia. Ni. Okey. Dalam tiga surah ni, kalau berlaku, ni tajuk dia putus selepas dah ambil wuduk. Kalau salah satu daripada tiga surah ni, maka dia kena ambil wuduk. Okey, surah pertama. Surah pertama tu yang ketiga. Kita sebut yang tu, yang tulis kat sini pertama. Dia biasa putus darah dah. Dan dia biasa putus darah tu datang balik. Biasa. Cuma yang berlaku sebelum ni, darah tu di antara putus dan datang balik tu, masa dia tu cukup ambil wuduk dan cukup untuk sembahyang. Okey, itu surah pertama. Surah yang kedua langsung tak pernah ada sejarah putus. Senang. Surah yang ketiga ada sejarah putus tapi tak mai balik. Okey? Jawapan bagi ketiga-tiga surah ni satu saja, wajibal wudu. Faham? Bila disebut wajibal wudu, maksudnya dia kena ambil wudu dengan segala rencamnya. Maksudnya apa? Dia kena tiga. Ghaslul farji, ta'sib. Dalam kitab ni tak tulis hashwun. Dia kena buat hashwun dan ta'sib. Hashwun tu dalam kitab macam muqaddimah disebut. Dia kena ghaslul farji, hashwun dan juga ta'sib. Hashwun ni maksud sumbat, ta'sib ikat. Faham? Kecuali kalau dia adalah surah yang mana tak wajib hashwun, iaitu ketika bulan puasa, ataupun kalau dia memasukkan kapas ke dalam kemaluan dia jadi sakit, kerana darah tu kuat sangat. Kalau tak, hashwun pun wajib. Faham? Tiga, ghaslul farji, hashwun dan ta'sib dan wudu. Faham? Jadi bukan wudu saja tu, bersama dengan yang tu, rincam dia. Jadi kat sini, bila kita tahu yang wajib wudu tiga surah ni, boleh tak andaikan apa surah kalau dia tak wajib wudu? Surah apa yang tak wajib wudu kalau berlaku putus? Ada berapa surah? Yallah. Berapa? Satu surah. Berapa? Satu surah. Betul? Dua surah. Yallah. Okey. Surah pertama, yang dua ni. Okey. Lagi? I'tadat wa lam yasa' zaman al-inqita' wudu'an wa salat. Cuba fikir betul-betul. Siapa cakap tadi? Satu bagi. Apa dia? Itu beradat dan waktu untuk dia ambil wudu tu sempit je. Sampai yang nombor satu tu kan dia cakap bahawa si waktu inqita'. Tapi kalau yang tu dia tu tak sempat. Cakap bahasa Kedah. Maksudnya cakap bahasa yang lebih mudah faham. Simple je. Apa dia?
Ustaz Kedah senang cakap. Betul. Okey, kesimpulannya lah yang mudah-mudah bahasa dia. Yang surah pun macam mana? Dia tu beradat dan kita tak sempat untuk ambil balik wuduk dan siapa boleh takbir yang itu sebagai fan takbir, mengungkap kan, faham mengungkap jawapan. Faham dah tu, memang faham, cuma apa ungkapan yang lebih mudah. Okey, siapa boleh buat last? Rijal. Ya. Dia ada pengalaman, tapi waktu terputus itu tak sempat untuk wuduk dan solat. Okey, lain-lain. Betul tu, faham tu. Tengok orang lain pula buat takbir apa? Ungkapan dia. Ya. Dia beradab dan main balik tempoh berapa bila main tak sulit untuk tak celih ni. Wasi'ah. Okey. Ya. So ada satu surah je lah. Kan ada lagi surah lain? Tak ada. Surah yang wajib, dia punya tajuk isu dia adalah setelah ambil wuduk daimul hadas, darah terputus, nak kena buat apa? Kan? Itu dia. Maka kita tak boleh jawab terus kan, kita tanya dulu putus berapa lama, kan? Putus berapa lama? Pernah tak putus? Soalan pertama, pernah tak putus sebelum ni? Kan? Kalau pernah, macam mana pengalaman sebelum putus ni? Ni sedang berlaku ni. Jadi kalau pertama, basic dia ada pengalaman putus. Itu basic untuk yang kata tak wajib wuduk tu lah. Ada pengalaman putus dan ada pengalaman datang balik. Faham? Dia kena ada dua pengalaman. Pengalaman inqita' dan aud. Dua-dua tu kena ada, walaupun sekali. Sebab dalam menurut pendapat yang mu'tamad, al-adatu tasbutu bimarrah. Sekali pun kita kira adat dah. Ada pun kata adat dua kali okey adat. Tapi mu'tamad dia tasbutul adatu bimarrah, sekali pun dah kira adat. Senang je. Dia dah ada pengalaman sebelum ni darah terputus lepas ambil wuduk, dan dia juga dah ada pengalaman darah tu datang balik. Cuma dan juga pengalaman dia antara dua tu tak celuh. Tak celus, tak mencelusi untuk ambil wuduk dan solat. Itu pengalaman dia. Maksudnya sebelum ni kalau dia putus 5 minit 5 minit betul datang balik. Itu pengalaman sebelum ni. Bas, dia pakai adat tu. Apa maksud dia pakai adat tu? Dia teruskan solat, dia tak perlu nak ambil wuduk. Tetapi dia ada puruk buat masa tu. Tetapi tiba-tiba kali ni dia berhenti lama pula. Memang sebelum ni dia berhenti 5 minit je. Lalu dia kata pengalaman sebelum 5 minit, maka dia Allahu Akbar solat. Habis solat terus berhenti sampailah kita kata 15 minit. Maka solat yang dia buat tu tak sah. Faham? Macam tu lah dia punya cerita. Faham tak dia punya wajah dia? Sebab dia mengkiaskan kepada adat sebelum ni. So adat hanya akan muktabar kalau kali ini sama. Tapi setakat ini boleh buat. Tapi kalaulah yang sedang berlaku berbeza dengan adat, so kita kena tarjihkan yang sekarang. Mana boleh pakai yang semalam, kan? Memanglah adat kebiasaan. Adat ni diguna pakai untuk benda yang akan datang. Dia tak perlu nak tunggu dah. Nak kena tunggu juga ke lepas 5 minit, tak perlu tunggu. Dia boleh terus sembahyang. Kias dengan adat sebelum ni. Tetapi kalau ternyata hari ini keadaan berbeza dengan sebelum ni, maka nak guna yang sebelum ni ke nak guna yang hal sekarang?
Jadi bila bertembung tu kena pakai yang sekarang punya situasi lah. Ternyata rupa-rupanya dah kali ini meluasi wuduk dan solat, maksud cukup, maka solat tadi tak sah. Okey, itu dia punya furuk yang disebut oleh ulama sebagai inilah sambungan kepada isu ni. Lepas ni apa? Apa dia? Itu istihadah lah. Itu istihadah. Cuma ya memang tak sempat lagi. Istihadah ni dia kena 4 jam lagi. Dia kena 4 jam lagi. So insya-Allah. Tapi istihadah tu yang paling mencabar lah kalau dalam haid tu. Istihadah paling mencabar. Cuma istihadah ni dia bukan penyakit semua orang. Kalau nak kata masalah haid tu, yang kita belajar tu kira common punya masalah, semua maksudnya secara umumnya berlakulah kepada wanita secara umumnya. Tapi istihadah ni dia ada 7 luar biasa, mutahayyirah, muhayyirah, macam-macam. So insya-Allah pada waktu dan masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan baca